Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Maqalat Ansari, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai akidah, oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita masuk ke bahagian ke-8 lah. Bahagian ke-8. Beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh Syiah dan jawapannya. Pendahuluan. Sebenarnya banyak persoalan yang ditimbulkan oleh Syiah. Bagi menjawabnya, kertas kerja yang setebal 31 halaman tentunya tidak cukup lah. Ringkas. Dalam kesempatan ini kita memilih persoalan pokok, persoalan utama lah, yang ditimbulkan oleh Syiah. Dan segala persoalan lain sama ada secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengannya lah. Jadi ada kaitan dengan usul, dengan perkara utama lah. Persoalan pokok, persoalan utama yang kita maksudkan itu ialah persoalan yang sering kali ditimbulkan oleh Syiah berhubung dengan para sahabat Rasulullah SAW. Nombor satu, sahabat. Mereka tidak menganggap semua sahabat baginda SAW itu ada. Sedangkan ahli sunnah jamaah kulluhum udul, setiap daripada mereka para sahabat adalah adil. Itu mengikut ahli sunnah jamaah. Tapi mengikut Syiah tidak. Sahabat adalah yang paling jahat. Semua sahabat ni kafir, paling jahat kecuali beberapa orang. Itu baliklah. Mereka ni Syiah tidak menganggap semua para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam itu adil. Malah menganggap ramai daripada para sahabat ni yang besar-besar, para sahabat besar ni sudah murtad sepeninggalan Rasulullah SAW. Mengikut riwayat, mereka hanya tinggal 3 atau 4 orang sahaja yang tetap di atas keimanannya selepas kewafatan baginda SAW. Apakah rahsia di sebalik serangan Syiah kepada separuh sahabat yang begitu hebat dan tidak putus-putus semenjak 1400 tahun yang lampau sehingga ke hari ini? Sebab apa dah? Kalau kira buku dia tak ada kerja lain. Kerja dia kritik sahabat. Itu nombor satu. Bagi dia, agama dia kena kritik sahabat. Bagi mengetahuinya, kita perlu merujuk kepada satu riwayat yang berasal daripada Imam Abu Daud. Nak faham ni buat apa jadi begitu dah. Tak ada kerja lain. Tak kaji orang lain. Tak kata mana. Kata sikit-sikit. Tak kata mana. Tapi sahabat, berat kata dah. Paling teruk sahabat ni. Sebab apa? Kita kena rujuk riwayat Abu Daud. Ia juga dikemukakan oleh Al-Allamah Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi. Khatib Baghdadi lah. Wafat 463 Hijrah. Bahawa ketika Syakir, seorang ketua orang zindik Syiah lah. Bahawa ketika Syakir, seorang ketua zindik tapi dia Syiah lah, dibawakan ke hadapan Khalifah Rashid untuk dipenggal lehernya. Bawa nak kerat tekuk lah. Khalifah Ar-Rashid bertanya beliau, tanya Syakir ni lah, ceritakanlah padaku, kenapakah pelajaran pertama yang kami berikan pada pelajar-pelajar kamu ialah pelajaran tentang Rafid. Al-Rafat iaitu pelajaran tentang bencikan sahabat dan qadar, penafian takdir. Syiah ni mula-mula belajar. Mula sekali hijab dia akan start dengan Rafd, yang ditolak sahabat, bencikan sahabat. Dah. Dia tahu nombor satu sekali, pelajaran pertama. Bahkan ahli sunnah yang tak kenal Syiah lagi akan ajar dulu benci sahabat. Rafd, bencikan sahabat. Dan qadar, penafian takdir. Dia takdir sebabnya dia seolah Allah ni, Allah tidak berkuasa dah, tidak menentukan. Kerana apa? Kerana Allah suruh Khalifah Ali jadi khalifah, tiba-tiba boleh ke Abu Bakar dulu, boleh ke Umar dulu dah. Oleh sebab itulah dia ajar dua kau ni, Rafat, bencikan sahabat, dan nafi takdir dah. Allah tidak betul-betul berkuasa lah. Syakir berkata, tujuan kami mengajarkan konsep Rafd dan Rafidah dan Rafd ni, tolak sahabat, ini ialah supaya keyakinan orang kepada pembawa agama, yakni sahabat, hilang. Matlamat utama dia ajar benci sahabat dulu kerana nak suruh orang dia tolak pembawa agama dia. Pasal agama ni bawa oleh para sahabat. Kalau sahabat tu orang benci, orang tak percaya, orang sangsi, orang ragu-ragu tentang sahabat, maka tak ada benda lah agamanya. Hak lain-lain tu
Nak kata agama ngarut lah. Apabila keyakinan orang ramai kepada pembawa agama itu hilang, maka dengan sendirinya keyakinan mereka kepada agama yang dibawa oleh mereka itu akan hilang. Agama yang dibawa oleh para sahabat itu akan hilang dengan sendirinya. Kerana pembawa agama tu, sahabat tu hilang dah. Tak ada faedah, tak ada guna, tak ada boleh dipercayai dah. Tujuan kami mengajar konsep penafian takdir, ni Syakir kata Syiah kata ni tak. Tujuan kami ajar konsep penafian takdir pula ialah bagi menimbulkan keraguan dalam fikiran orang ramai bahawa jika sebahagian daripada perbuatan mereka itu di luar takdir Allah SWT, maka kemungkinan terkeluarnya semua perbuatan mereka daripada takdir Tuhan juga mungkin. Tarikh Wadat jilid 4 halaman 308. Ada benda-benda yang Allah tak tahu, Allah tak tentukan. Mungkin semua sekali tak tentukan. Benda ni sebenarnya berasal daripada mereka marah pada Allah SWT kerana tidak tentukan Ali radhiyallahu sebagai imam mula dia. Lepas tu Hasan Husain, lepas tu tak boleh kepada imam 12 dia. Dia marah kepada Allah SWT sehingga dia anggap Allah tidak ada kuasa dah. Takdir itu tidak, jadi masing-masing menentukan nasib masing-masing, tidak ada kuasa bagi Allah SWT. Jadi gitulah dah. Rujuk Tarikh Baghdad jilid 4 halaman 308. Golongan Syiah mendakwa bahawa mereka golongan yang paling kuat berpegang dengan ajaran Islam. Dialah pegang Islam, dialah semangat Islam, pejuang Islam. Orang lain ni liberal, anti-Islam, macam-macam kata tak. Dan paling bersih fahamannya mengikut Syiah. Dia berasa dia gitulah. Serentak dengan itu mereka menyerang golongan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan sehebat-hebatnya. Mereka yakin dengan terhapusnya golongan Ahli Sunnah wal Jamaah barulah matlamat mereka tercapai. Jadi Syiah ni bukan nombor satu lawan Israel mereka. Jangan tertipu Syiah Houthi ke Syiah mana. Matlamat utama mereka yang paling mereka benci Ahli Sunnah wal Jamaah. Lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara mengikut pokok Syiah ni lah. Oleh kerana pembawa fahaman Sunnah dan Jamaah itu terdiri pada para sahabat Rasulullah SAW. Ahli Sunnah Jamaah ni nombor satu, Jamaah tu sahabat. Jadi orang Ahli Sunnah Jamaah nombor satu yang akan ikut Nabi lah, hadis Nabi, lepas tu ikut sahabat dia. Jadi oleh kerana fahaman Sunnah Jamaah itu terdiri pada para sahabat Rasulullah SAW, dan yang paling utama daripada mereka ialah khalifah baginda sallallahu alaihi wasallam dah, pemimpin khalifah itulah yang bertiga dah sebelum Sayyidina Ali radhiyallahu iaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka kita akan mengemukakan beberapa persoalan yang selalu ditimbulkan oleh Syiah serta jawapannya di sini insya-Allah. Jadi dia kerja Syiah ni kritik sahabat. Yang akan kritik nombor satu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Khilafah dan imamah. Pertama, imamah dah. Imamah ni adalah satu perkara yang penting kerana ia adalah penerusan pada usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut Syiah dah. Lepas Nabi wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kepimpinan ni mesti terus pada imam dia lah. Oleh itu ia sepatutnya ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Tak boleh cuai. Allah mesti tetapkan, Rasulnya mesti tetapkan. Tidak mungkin perkara ini diserah kepada manusia mesyuarat sama-sama dia, lepas tentu sama-sama dia, tak mungkin. Golongan Syiah mengatakan bahawa imam selepas Nabi Muhammad SAW seramai 12 orang yang sudah ditentukan berdasarkan nas. Jadi Syiah ni dia kata imam 12 dia ni agama tetap ada, Al-Quran ada, mengikut dia lah, sunnah ada sunnah dia lah ya. Imam dalam konsep Syiah ialah orang yang wajib ditaati, terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Bukan pelihara daripada dosa saja, maksum bagi kita di sunnah. Maksum ni dosa dia, Nabi pun buat silap, tak sengaja ada sikit-sikit. Kesalahan apa ada sikit-sikit Nabi buat salah sehingga ditegur oleh Allah SWT. Tapi mengikut Syiah, imam 12 dia ni, imam dalam konsep Syiah tak buat dosa dan tak buat silap, kesalahan, dan dilantik daripada Allah, pihak Allah SWT untuk makhluknya. Itu kata Syiah. Okey, jawapan. Okey, memang benar imamah ni, imam 12 khalifah, dia bagi dia istilah imam dah. Pasal dia ketua bagi agama dan ketua bagi kerajaan. Bagi umat Islam, bagi Syiah lah. Memang benar imamah adalah suatu perkara yang penting, ketua-ketua ni, kerana ia merupakan penerusan pada usaha Nabi. Tetapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menerima
Dan tidak menganggap perlunya sifat ismah, sifat keterpeliharaan seseorang imam atau khalifah daripada dosa dan kesalahan. Jadi imam-imam itu tidak mesti dia tak ada dosa dan tidak mesti dia tak ada silap. Sebagai manusia, adalah dosa dia, ada silap dia. Atur imam termasuklah Abu Bakar Umar pun dah kena faham. Adalah salah dosa dia sikit dah. Nabi pun ada silap sikit dah. Tapi tidaklah dosa Nabi Ismah ni. Orang lain jauh dah. Perdana Menteri kita dah. Jauh dah. Di manusia jauh lagi dah. Jadi tetap mesti ada salah silapnya. Kita tak boleh akan cari sempurna lah. Terima seadanya dah. Ini kerana sifat ismah, sifat terpelihara daripada dosa, hanyalah diperlukan oleh para Nabi dan Rasul sahaja. Bagi menjamin wahyu yang disampaikan benar-benar terpelihara. Nabi ni terima. Sebabnya nak terjamin, nak jaminnya bahawa semua Al-Quran itu betul, tak kesilap. Jadi ismah tu perlu situ lah. Oleh kerana tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhammad SAW, dan agama Islam sudah pun sempurna dan sudah lengkap, tiada lagi waktu wahyu yang akan turun, tak ada dah wahyu dia. Dengan itu tidak lagi diperlukan adanya sifat ismah. Tak perlu lagi sifat ismah, sifat tak berdosa ni, itu pada siapa pun. Ya ada matlamat kita, kenapa kita sebut semua sahabat ni adil, tidak ada jahat dan pendusta. Ada sebab belaka yang kat Al-Sunnah termasuklah Nabi. Kenapa Nabi ada sifat ismah? Sebabnya nak jaga Al-Quran, biar Al-Quran tu betul belaka dah. Semua Nabi sampaikan hadis tu betul belaka. Tu sifat ismah dia. Jadi tak perlulah untuk apa lebih-lebih. Kesilapan pun tak perlu mengikut Ahli-Sunnah Jamaah. Tapi Syiah ni boboh habis. Iman dua belah dia tidak buat dosa dan juga tidak buat silap pun tidak dah. Yang melampau lah dia. Dengan itu tidak lagi diperlukan adanya sifat ismah itu pada siapa pun selepas Nabi. Tak ada lah dah. Jadi kita tak boleh tak guru kita, tak wali kita ke apa. Kalau betul pun dia tak wali dah, wali, belum tentu dia tidak buat silap dah. Dia manusia juga. Cumanya mungkin kerana kebaikan lebih banyak, dosa dan kesilapannya Allah ampunkan, gitulah keadaannya. Jangan kita anggap semua tak guru kita dan dia tak wali kat betul, tak ada salah, tak ada tegur. Tak ada salah sikit abu. Tak betul tu lah. Dalam ayat ke-59 surah An-Nisa bermaksudnya bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatilah kamu kepada Allah SWT dan taatlah kamu kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri. Jadi orang berkuasa kena taat juga dah pemimpinnya. Tak kira lah pemimpin hak besar, raja, khalifah, Perdana Menteri, pengetua pun dah, pengetua di sekolah. Kena taat lah kena. Ulil amri dia orang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantahan, berselisihan pendapat dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah SWT, Al-Quran, dan pada sunnah Rasulnya SAW. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, jadi demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Jadi dia tunjak juga mengikut Al-Quran. Kena ikut Al-Quran sunnah. Ni ada kata mana boleh ikut Al-Quran sunnah, kita kena ikut mazhab, kena ikut mazhab. Dia tak ini nombor satu, kena ikut Al-Quran sunnah. Cuma nak faham Al-Quran sunnah, takut terbabah tepi, salah faham, kena ikut pendapat Imam Mazhab. Imam Mazhab pun biar muktabah. Jangan ikut jumpa dikatakan ustaz atau guru cerita kat betul belaka dah. Dah. Cumanya keadaan kena terujuk juga Al-Quran sunnah. Kalau tak bagi dalil, kita tidak salah kita terima pendapat dia walaupun dia mengaku ulama besar tu, sebaik besar setara mana pun dah. Dia apabila tidak bagi hujah Al-Quran sunnah, kita berhak untuk tidak menerima pendapatnya. Kerana kita ragu wasmah, tak ada masalah, dia tak boleh tolaknya Al-Quran sunnah. Walaupun dia kata itu pendapat mazhab lah, ada hadis dhaif lah, tak kira lah, sebutlah hadis tu lah. Okey. Ketaatan kepada ulil amri, pemerintah ni, atau penguasa-penguasa, atau imam, dan khalifah, bukanlah sesuatu ketaatan yang mutlak. Ketika menyebut taat kepada Allah SWT, disebutkan khusus perkataan ati'u Allah wa ati'ur rasul.
Dia buat ati'u belaka dah dua-dua tu. Allah dan Rasul tu ati'u dah. Disebutkan khusus perkataan ati'u. Dan ketika menyebut taat kepada Rasulullah, disebutkan juga perkataan ati'u juga dah. Namun ketika menyebut taat kepada ulil amri, tidak disebutkan secara khusus perkataan ati'u. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ini tak ada dah ati'u situ dah. Tak ada wa ati'u ulil amrikum, tak ada. Wa ulil amrikum saja dah. Sebab apa? Selain daripada itu yang menjadi tempat rujukan ketika bersih pendapat, dah gitulah sebabnya tidak mutlak. Ikut betulnya Al-Quran Sunnah ni kena ikut mutlak. Al-Quran kena ikut, hadis kena ikut dah. Ulama pak mazhab kau besar mana, kau kecil setengah mana, kau besar setengah mana ustaz kita, tidak mutlak dah. Dah. Kalau bercanggah dengan Al-Quran Sunnah, kita tidak wajib ikut, tidak wajib ikut dah. Selain daripada itu yang menjadi tempat rujukan ketika bersih pendapat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT ialah Allah SWT dan Rasul, bukannya pada ulil amri tersebut. Kaedahnya kena rujuk pada dalil lah Al-Quran Sunnah. Sikap merujuk kepada Allah SWT dan Rasulnya adalah penting sehingga dikaitkan dengan keimanan pada Allah SWT dan hari akhirat. Kalau kita ikut Al-Quran Sunnah, itulah baru dikira beriman pada Allah dan Rasul ni. Bukan ikut tok guru kita. Tok guru kita kata, ustaz kita kata, orang politik kita kata, bodoh janganlah dengan ketua kita saja. Kita nak rujuk Al-Quran Sunnah kalau bercanggah pendapat. Cuma ni kalau benda tu tidak ada mutlak Al-Quran Sunnah, dalil apa maksudnya benda tu tidak terikat dengan Al-Quran Sunnah, ada benda-benda yang umum mubah maka kita boleh wajib ikut pemerintah lah. Bagi kita taat pada imam atau penguasa bukan sesuatu yang mutlak, tetapi ia bergantung kepada sejauh manakah imam atau penguasa itu sendiri taat pada Allah SWT dan Rasulnya. Tak berapa tepat lagi saja. Maksudnya benda tu, perkara tu bukan taat. Maksudnya kalau pemerintah kita rasa kurang jujur, kita tak boleh taat. Berat gitu dah. Definisi luas lagi ni. Taat setengah mana? Ada setengah tu tak semaya. Ada setengah tu semaya isap rokok. Kita tak boleh taat. Pemerintah hisap rokok, fasik. Ada kau setengah mana. Jadi kita tu dari perkara tu, dari perkara yang suruh tu ataupun melibat ke pekerjaan kita, kalau benda tu tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, kita kena ikut. Tapi kalau bercanggah, kira-kira kita tak boleh semaya jemaah ke apa dah. Tu tak boleh nak ikut lah. Kena lawan lah. Bukan tak boleh ikut tu, tak ikut lalu, maksudnya kita kena berhujah, berbincang sesuai ke masalah tu. Ada cara dia. Jangan cepat menghukum. Allah, boh kita ni kapi ke. Budak-budak tuduh bukan kerja gitu dah. Boh kita, pengetua kita, muda kita ni sesak. Jangan gitu. Bicar dulu dah. Bagi boleh bicar dulu. Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menentukan imam atau penguasa itu kepada 12. Kerana imam atau pemimpin itu diperlukan oleh manusia sampai kiamat. Dia anggap kiamat dah belah email pada kiamat lalu dah. Gini orang nak cek kiamat dah. Begitu juga apabila berlaku peperangan, fitnah ke apa, belorak cepat-cepat nak kata ni peperang Malhamatul Kubra dah. Peperangan besar dah antara Rom ke apa, cepat dah. Apa tu Imam Mahdi tahun 2027. Dah. Walaupun benda tu orang soleh ramah, kita tak boleh muktamad dah. Lepas tu kata lepas ni Palestin okey, kalah dengan Israel. 2027 kalah habis Israel dah. Kita payah juga, kita tak boleh nak percaya benda-benda gitu walaupun tok guru kita hebat setengah mana, baik setengah mana pun dah. Mengikut perkiraan dia tu bersungguh tu boleh, tapi nak kata muktamad tu ni dah. Benda tu benda ghaib, benda akan datang. Okey, nama mengikut Syiah imam hanya 12 orang saja dah. Dan imam yang terakhirnya sudah pun ghaib dah. 12 imam ghaib dah. Daripada dunia lebih daripada 1000 tahun yang lampau dah. Habib ni 38, 39, 40, 41 dah. Keturunan Habib, hak kata keturunan Nabi dah. Tapi orang pertikaian pasal keturunan lain, Abu Bakar, Umar, Haulai ada sanak ni, ada nasab ni 57 ke atas dah. Tiba-tiba Habib ni kurang. Dia mau pertikaikan lah. Logik tidak ni. Tak apalah, yang pentingnya imam 12 dia 1000 tahun lepas lagi habis dah. Pasal dia berasa nak kiamat lola dah. Dia pun kata 12 imam terik. Siapakah yang memimpin manusia selepas kehilangan imam itu?
Dan apakah artinya wujud imam? Yang tidak memimpin dan menghilangkan diri daripada mengatur dan menyusun masyarakat manusia. Tak email lagi. Nak berana lah. Tentu sekali orang Syiah juga tidak mendapatkan apa-apa faedah daripada imam seperti Imam Maksum yang sudah ghaib itu, dan entah bilakah dia akan muncul dah. Imam Mahdi Muntazar dia, Muhammad bin Hasan Askari tu hilang, tak tahu mana dah. Apa dah gapo duk tunggu saja beribu tahun dah tunggu, bukan sekejap, beribu tahun dah, 1000 tahun lebih dah tunggu email 12 dia dah. Jika ada pun pemimpin mereka selepas imam yang ke-12 itu, tentu ianya tidak maksum juga dan tidak ditentukan oleh Allah SWT juga untuk memimpin manusia. Tak ada faedah juga dah. Jadi sekali baik serah kepada manusia. Banyak perkara ni kena ijtihad, bukan maslahat masyarakat ni payah dah. Dia tidak semudah kita kata boleh kita tak boleh buat. Kita usaha dah lah, kita tak mampu, tak ada kuasa dah ke orang lain. Liberal lah. Orang lain ni jahat benar, kita je baik, tu masalahnya. Okey, yang kedua dah, golongan Syiah mendakwa banyak ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu dan keluarganya yang layak menjadi khalifah atau imam selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara dalil-dalil ayat Quran tersebut adalah, jadi ini dalil-dalil yang Syiah sebut sebagai hujah lah, imam 12 dia dah. Pertama, ayat walayah. Itu 55 ayat surah Al-Maidah ayat ke-55 dah. Surah Al-Maidah ayat ke-55, ayat Al-Walayah. Yang kedua, ayat tathhir, surah Al-Ahzab ayat 33. Yang ketiga, ayat Al-Mawaddah, iaitu surah Asy-Syura ayat ke-23. Surah Asy-Syura ayat 3. Yang keempatnya, ayat Al-Mubahalah, surah Ali Imran ayat ke-61. Surah Ali Imran ayat ke-61, surah ayat Mubahalah. Dan lain-lain lagi, banyak lain-lain lagi. Biasanya tu hak bagusnya itulah pilot dah, Hafiz Kapten Hafiz Firdaus dah. Ada kata bukan specialist dia lah bercakap agama kenapa dah, tapi dia telah memudahkan perbincangan yang ilmiah yang payah tu kan. Dia telah memudahkan dengan buku-buku dia nak. Jawapan pada Syiah ni nak. Syiah ada jawapannya. Yang ada berapa siri, ada siri yang cerita tentang ayat Quran yang digunakan oleh Syiah untuk hujah dia dan jawapannya. Dan hadis pun ada juga, hadis dia. Syiah ada jawapannya, ada bahagian hadis. Buku tu tak tahu mana saya pun. Lama dah, berapa puluh tahun lepas. 20 tahun lepas, berhila. Lama dah buku tu beli dah. Baca lama dah. Okey, sementara hadis-hadis pula Syiah ni ialah pertama hadis Tsaqalain. Dia guna sama hadis Tsaqalain ni. Yang kedua hadis Manzilah. Yang ketiga hadis At-Tayr kan. Yang ketiga, yang keempat hadis Safinah. Yang kelima dan lain-lain lagi lah. Para sahabat Rasulullah SAW dan umat Islam umumnya sudah bersalah kerana tidak mengikut ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seperti yang tersebut di atas. Itulah mengikut Syiah. Kita ikut ni lah. Ahlussunnah Jamaah sesat bagi dia dah. Orang lain faham lagu lain, dia faham lagu lain, tapi dia kata kita ni sesat. Ahlussunnah sesat sebab tak ikut dalil dia tu, ayat walayah, ayat tathhir, ayat mawaddah, ayat mubahalah. Mengikut juga hadis-hadis dia kata Ahlussunnah tak ikut hadis Tsaqalain, hadis Manzilah, hadis Tayr, hadis Safinah dah. Dah. Okey, jawapannya kita jawab lah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan itu tidak jelas. Tidak jelas pun dia ikut faham dia dah. Menunjukkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu dan keturunannya yang tertentu layak menjadi khalifah. Tak jelas pun. Macam mana boleh faham kita? Orang lain baca tak faham pun lah. Bagi menjadikan sesuatu sebagai akidah, keyakinan, mesti berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang jelas dan terang maknanya. Bukan hadis jelas saja, terang maknanya dah. Yang ini qati'ud dalalah. Dan mesti dah hadis itu mutawatir qati'us subut. Mesti jelas akidah ni dah. Mudah-mudah nak kafir orang ni, sesat kau orang kerana kita faham lain, orang lain faham lain, bukan dia dah. Mesti jelas. Golongan Syiah. Golongan Syiah menjadikan hadis yang dikatakan sebab turun kepada ayat Al-Walayah. Wali-wali ni pemimpin tak? Sebagai dalil mereka dah. Hadis itu bermaksud ada seorang peminta sedekah datang ketika Sayyidina Ali radhiyallahu sedang rokok. Dan beliau memberikan cincinnya kepada peminta sedekah itu ketika dia rokok ni.
Sedangkan hadis-hadis seperti ini tidak ada satu pun yang sahih. Masalah sahih pun tidak ni. Buat hujah macam mana? Kalau sahih pun jelas ke maksud dia. Dia tak sahih kan? Adakah yang dimaksudkan dengan al-walayah dalam ayat itu ialah iman 12? Tak sebut juga. Dan adakah semestinya memberi sedekah dalam keadaan rokok menjadi alamat soal itu menjadi imam? Ramai kalau orang lain beri sedekah masa rokok, mana? Jadi imam juga. Apakah maksud dia sebenarnya ayat tersebut ni? Adakah kesemuan para imam 12 itu sudah melakukan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Semua pakat rokok, tunggu rokok baru nak sedekah. Masalah tak sedekah dah. Sekiranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sahaja yang memberi zakat ketika dalam keadaan rokok, yang dimaksudkan dengan imam yang tersebut dalam ayat ini, tentunya ia bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab perkataan ini menunjukkan ramai, tidak menunjukkan seorang. Kalau kira ayat ni, ayat ni cerita pasal ramai ni, bukan cerita seorang dah. Jadi ramai dah, siapa dia dah. Ayat tathhir pula tidak menunjukkan bahawa para imam 12 itu yang layak menjadi imam selepas Nabi Muhammad SAW. Ayat itu bererti ni. Ayat erti itu maksud ayat tu, sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa daripada kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ahlul bait ni, ayat sebelum dan selepasnya semua cerita tentang isteri Nabi SAW. Tak cerita pasal anak, tak cerita pasal natu. Ceritanya hanyalah cerita tentang keluarga Nabi SAW, isteri Nabi SAW, ahlul bait tu. Nak bersihkan isteri Nabi. Tak ada kaitan dengan anak cucu Nabi imam 12, tak ada dah, khalifah dah ada. Ayat al-mawaddah ni, cinta, kasihnya, pula bermaksud aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas ruangku, kecuali kasih sayang atas kekeluargaan. Kasih sayang atas kekeluargaan siapa dia? Keluarga Nabi mana? Isteri Nabi pun keluarga Nabi. Abu Bakar dan Umar pun tua Nabi dah. Keluarga Nabi juga dah. Lepas tu sepupu Nabi pun keluarga Nabi. Jadi mana luas sangat dah. Pak saudara Nabi pun keluarga Nabi. Jadi ayat ini juga tidak menunjukkan bahawa imam 12 itu layak dan seharusnya terima menjadi imam khalifah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Tak ada je, tak jelas. Kasih saya bukan mesti jadi khalifah baru kita kasih saya. Jadi imam jadi kita saya. Kalau tak jadi imam, jadi orang kapur biasa pun kita tak saya dah. Itu keadaan dia sayang ni. Kau nanti mesti jadi boh bagi saya dah. Kau tak ada pangkat ke apa tak saya. Gitu ke maksud dia? Gitu ke cara dia? Tak ada dah. Jika kita faham sebagaimana yang difahamkan oleh Syiah, maka Rasulullah SAW kelihatan terlalu hina dan seorang manusia yang duniawi. Ini kerana baginda SAW mengharapkan supaya anak cucunya dilantik sebagai imam, sebagai ganti kepada dakwahnya. Jadi kronisme ada juga unsur kronisme ada. Adakah ini layak untuk Rasulullah SAW sedangkan para nabi yang lain? Sebagaimana dinyatakan Al-Quran menyatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin." Aku tidak meminta apa-apa pun upah atas seruanku kepada kamu. Upahku hanya ada pada Tuhan semesta alam. Surah Al-An'am ayat ke-90. Jadi Nabi ni upah. Tak ada kronisme nak suruh beri projek ke anak dia dah. Semua jadi jutawan belaka, belinya belaka. Tidak dah. Dia hanya buat dakwah dia kerana Allah dan Rasul, dan tidaklah mengharapkan anak cucu dia jadi khalifah imam dah. Adakah kedudukan Rasulullah SAW lebih rendah daripada kedudukan para nabi yang lain? Di mana para nabi yang lain tidak mengharapkan sebarang upah atau balasan, tetapi Rasulullah SAW sendiri meminta dan mengharapkan anak cucu selepasnya menjadi pemimpin. Betul ke gitu dah? Maksud sebenarnya ini ialah Rasulullah SAW menerangkan kepada kaum dan keluarga baginda SAW yang diseru bahawa baginda SAW tidak meminta apa-apa balasan daripada mereka. Upah kalau minta balasan tak ada. Bahkan apa yang disampaikan oleh baginda SAW itu dituntut oleh rasa kasih sayang dan keluargaan. Itu maksud dia, bukan nak suruh tu. Nak cerita. Dia ajar keluarga dia ni, anak beranak dia, orang Quraisy tu supaya masuk Islam. Kerana saya. Bukan kerana nak upah. Kerana saya dah. Kerana pehelah itu dia. Jadi nak saya kepada keluarga dia takut masuk neraka ni, Nabi ajaklah pada masuk Islam. Dia ikut Islam, dia ikut Nabi. Ayat mubahalah pula juga tidak menunjukkan imam 12 itu yang layak menjadi imam juga dah. Tidak juga yang menunjukkan keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu Hasan dan Husain sahaja layak menjadi imam.
Ayat itu bermaksud siapa yang membantahmu tentang kisah Isa AS. Sesudah datang ilmu yang menyaksikan kamu, maka katakanlah, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah SWT, dan kita minta supaya laknat Allah SWT ditimpakan kepada orang yang berdusta. Mubahalah ni kita macam sepuh laknat lah. Kita doa pada Allah, kalau antara kita berlawak, kita akan kena bala dah. Jadi mubahalah ni hanya ada dalam Quran ni, dalam hadis ni, cerita pasal mubahalah dengan orang Kristian. Sebab tentang siapa hak betul dah. Mubahalah berarti masing-masing pihak antara orang yang berbeza pendapat berdoa kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh agar menurunkan laknat kepada pihak yang berdusta. Siapa-siapa berdusta, siapa yang bohong, maka kena laknat. Laknat ni ikutlah. Dalam ayat di atas, Nabi Muhammad SAW mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani. Ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi doa, Nabi cabar. Tapi kita doa nak siapa bohong dah. Nabi yang mendakwah pada Islam ataupun orang Kristian, orang Nasrani itu betul dah. Dan sekali orang Kristian tak berani dah. Sebenarnya ayat ini memberi pengertian bahawa dalam bermubahalah, Rasulullah SAW mengemukakan anak-anak cucu baginda SAW bagi membuktikan betapa yakinnya baginda SAW dengan ajaran dibawa oleh Nabi dia. Jadi dia berani. Mubahalah, kalau aku bohong, boleh nak dah. Benda ni berlaku dulu Abu Ya Asy'ari dah. Dia mubahalah juga. Lepas dia mubahalah tu, bermacam-macam bencana kena atas dia. Sakit lah, lepas tu kena tangkap lah, kena habis syarikat dia ni. Dia kata dia bermubahalah, yang ajak orang berdebat ni siapa dia, saya tak ingat. Kaji ke siapa dia, saya ingat. Lepas dia bermubahalah tu, dia doa. Pengikut dia pakai doa juga, amin lah. Dah sekali habis. Abu Ya Al-Arqam tu ataupun apa, Al-Arqam tu ditutup, dihapuskan oleh kerajaan. Kerana dia doa, dia yakin doa, tahulah berapa yakin sangat dah. Abu Ya sendiri doa lah. Okey. Baginda SAW tidak mengajak orang lain untuk bermubahalah dengan orang Kristian Najran. Dia hanya ajak orang Kristian dengan keluarga Nabi, dengan keluarga Nabi ni. Itu kerana mungkin orang akan berkata baginda SAW takut mengemukakan anak cucu baginda SAW sendiri dalam menghadapi kebinasaan dan kemusnahan. Bawa anak cucu ni, kalau kena bala pas anak cucu. Mati pas anak cucu dah. Jadi Nabi berani sampai tahap tu. Namun dengan mengemukakan diri sendiri dan anak cucu baginda SAW, membuktikan baginda SAW sanggup mengorbankan diri sendiri, bahkan mengorbankan keturunannya demi pertahankan ajaran Islam yang dibawa. Yakin sangat Nabi SAW kepada dakwah Nabi itu. Nabi yakin Nabi tidak anggap dia dusta bohong, dia sangat-sangat yakin sehingga Nabi SAW sanggup bermubahalah dengan gada anak bini, anak cucu dia. Gada anak cucu. Banyak lah kita tak mana. Okey, lepas tu begitu juga dengan ayat-ayat lain yang selalu digunakan oleh golongan Syiah bagi menunjukkan kelayakan imam 12 menjadi imam 12. Ini aujah tu ayat tak terang dah. Termasuk ayat ni semuanya tak terang, tak jelas. Padahal tidak ada satu pun ayat itu yang menunjukkan demikian. Ada hadis dijadikan oleh mereka sebagai pegangan dalam hal imamah para imam 12. Itu ialah hadis Tsaqalain. Nak hadis kat mana kita ni? Panjang kat lah. Hadis Tsaqalain ni. Antaranya yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Jabir bin Abdullah katanya, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi yaum Arafah wa huwa ala naqatihi al-qaswa'i yakhtubu. Fasami'tuhu yaqulu ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu. Kitaballah wa itrati wa ahla baiti. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hajinya pada hari Arafah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas untanya Qaswa, berucap,
Maka aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, atas hutah tu Nabi bersabda dah. Wahai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan pada kamu sesuatu. Dan jika kamu berpegang dengannya, sekali-kali kamu tidak akan sesat. Iaitu kitab Allah dan itrahku. Yang ini Ahlul Baitku dah. Kitab Allah dan itrahku, Nabi kata. Kitab Allah wa itrati, Ahlul Baiti. Ya. Hadis ini direkod oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Kitab Abwab Al-Manaqib an Rasulillah. Bab Manaqib Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Jabir bin Abdullah. Nombor hadis 3718, status hadis sahih. Okay, golongan Syiah mendakwa bahawa hadis Tsaqalain ini sampai ke peringkat mutawatir dah, bagi dia mutawatir dah. Okay, sebutnya itrahku dah. Hadis ini diriwayatkan oleh Syiah dan juga oleh tokoh-tokoh ahli sunnah. Nah, mereka mengatakan ahli sunnah sengaja mengetepikan hadis ini walaupun ia disebut dalam kitab-kitab mereka. Dah. Waktu beri hadis tapi dia tolak. Itu kata Syiah kepada ahli sunnah. Kedudukan hadis ini tidaklah sampai ke peringkat mutawatir walaupun banyak jalan riwayatnya dan kesemuanya tidak sahih. Kecuali 3 sahaja. Daripadanya menurut riwayat Ahlussunnah wal Jamaah boleh pakai dah. 3 je. Itu pun jika dipandang pada sudut riwayatnya. Jika dipandang daripada sudut dirayahnya. Maka pula kritikan matan isteri kandungan hadis. Hadis ini tidak jelas menunjukkan bahawa para imam 12 itu semestinya menjadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW. Ahlul Bait yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis Tsaqalain dalam kalangan ahli sunnah ialah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Termasuk sepupu-sepupu Nabi pun masuk juga dah. Jadi itrah tu luas sangat dah. Adakah Syiah menganggap kesemua anak cucu mereka ini juga termasuk dalam kata keluarga, semestinya menjadi imam ataupun layak menjadi imam kesemuanya? Ini kata Abbasiyah dah. Keluarga Abbasiyah tu tidak anggap ada keluarga Nabi pula dah. Khalifah mula Abbasiyah baru-baru nak apa? Utsmaniyah. Sebagai Utsmaniyah ke apa? Umayyah dah. Abbasiyah Umayyah. Jadi adakah dia anggap tidak khalifah lagi? Kalau ikut hadis tu tak jelas. Itrah tu setang mana luah dia? Keluarga tu setang mana? Adapun Tsaqalain menurut pegangan ahli sunnah wal jamaah ialah Al-Quran dan Sunnah. Bukan hadis ni. Bukannya Al-Quran dan itrah. Kefahaman ini bersesuaian dengan banyak contoh ayat Quran yang lain yang memerintahkan supaya mereka patuh kepada Allah SWT dan Rasulnya. Hadis sokongnya. Hadis Tsaqalain yang biasa dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran dan Sunnah, ada hadis ya. Dia ada sokongnya daripada Quran. Walaupun ada sanadnya kurang sikit pun kuat di segi sokongnya makna dia. Perintah ini disebutkan sebanyak 12 kali dengan lafaz perintah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut 12 kali suruh ikut Al-Quran dan Sunnah. Banyak pula hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahawa apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ialah Alkitab Allah SWT dan Sunnahnya. Hadis pun banyak ni. Umpamanya diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW berucap di hadapan orang ramai pada haji wida'nya, haji selamat tinggal terakhir lah. Baginda SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan pada kamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh dengannya, tidaklah sekali-kali sampai apabila kamu akan sesat, tidak akan sesatlah kamu selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya dah. Kalau pergi dua ni, kitab Allah dan sunnah Nabi, tak akan sesat selama-lamanya. Hadis-hadis yang menunjukkan bahawa dua perkara yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW, itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah, adalah banyak dan sanadnya jauh lebih kuat dah. Banyak lagi hadis ni. Dalam kitab-kitab Ahlussunnah Jamaah, isnad sanad riwayat hadis Tsaqalain yang paling sahih ialah dikemukakan oleh Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Darimi dalam musnadnya. Paling sahih, paling kuat sanadnya. Namun pada hakikatnya ketiga-tiga riwayat ini adalah satu kerana dalam musnad Ahmad riwayat lafaz riwayat itu tepat. Seperti apa yang disebut oleh Sahih Muslim, sekiranya ada perbezaan pun hanya pada sepatah dua perkataan saja. Ini segi lafaz hadis lah. Sementara dalam musnad Darimi pula riwayat itu diringkaskan. Walau bagaimanapun daripada sudut dirayahnya, tidak menunjukkan bahawa Ahlul Bait juga mesti dipegangi dan dijadikan sandaran mutlak sebagaimana Al-Quran. Malah perawinya Zaid bin Arqam meninggalkan beberapa ucapan Rasulullah SAW selepas menyebut kitab Allah Ta'ala. Kemudian baru baginda Islam mengingatkan para hadirin sekalian tentang Ahlul Baitnya. Jadi Ahlul Bait ni bukan nak ikut tetapi nak suruh jaga. Jangan khianat. Dah gitu. Suruh bukan jadi pemimpin ke apa, bukan jadi khalifah, bukan jadi, maksudnya kata-kata Ahlul Bait ni pakai, tapi sebagai untuk jaga kebajikan Ahlul Bait.
Selain daripada itu, Zaid bin Arqam sendiri mengakui bahawa beliau banyak terlupa. Walaupun dia ni thiqah tapi banyak lupa. Apa yang pernah beliau ingat daripada Rasulullah SAW dahulu? Dia sahabat tapi dia lupa juga. Beliau hanya mengemukakan mana yang masih tersimpan dalam ingatannya. Mungkin dia salah dengar, capu lah. Walaupun dia sahabat, ada kesilapan tu mungkin. Walaupun dia adil, tapi dia ni bukan dari segi penipu tu tidak lah. Tapi tersilap tu tetap ada pada sahabat lah. Tapi kena buktikan asalnya kulluhum udul. Setiapnya baik belaka. Tapi sahabat ni kalau ada masalah, kita kena bandingkan riwayat-riwayat lain lah. Untuk lebih jelas, perlu diperhatikan pada riwayat Muslim itu sendiri dengan sepenuhnya. Riwayat itu berbunyi, Yazid bin Hayyan berkata, kita tengok bandingkan dengan riwayat yang dibawa oleh Syiah. Lan tadillu in akhadtum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahli baiti. Kita bandingkan dengan riwayat Muslim lah. Riwayat itu berbunyi, Yazid bin Hayyan berkata, panjang sikit Intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim ila Zaid bin Arqam. فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فأقبل وما لا فلا تكلفوني ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه فوعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال من هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم. Aku pergi untuk menemui Zaid bin Arqam bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim. Selepas kami duduk di hadapannya, Zaid bin Arqam sahabat Nabi. Husain berkata kepada beliau, sesungguhnya engkau sudah mendapat kebaikan yang sangat banyak. Wahai Zaid, engkau sudah melihat Rasulullah SAW dan mendengar hadisnya. Engkau berperang bersama Nabi dan bersemayam di belakangnya. Sesungguhnya engkau mendapat kebaikan yang banyak. Wahai Zaid, oleh itu ceritakanlah pada kami, wahai Zaid, apa yang engkau sudah dengar daripada Rasulullah SAW. Zaid berkata, wahai anakku, demi Allah, sesungguhnya umurku sudah tua dan peristiwaku bersama Rasulullah SAW sudah lama berlalu. Aku lupa sebahagian daripada apa yang pernah aku ingat daripada Rasulullah SAW. Apa yang aku ceritakan kepada kamu, terimalah ia. Apa yang tidak aku ceritakan, janganlah pula kamu menekan-nekan aku supaya aku menceritakannya. Jangan paksa lah dah. Kemudian beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW bangun berucap di hadapan kami di suatu danau yang dipanggil Khum, yang terletak antara Mekah dan Madinah. Khum lah. Ni Syiah bahasa Khum ni. Baginda SAW memuji dan menyanjung Allah SWT. Baginda SAW memberikan nasihat dan mengingatkan, dan kemudian bersabda, adapun kemudian daripada itu, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia, tidak lama lagi akan datang kepadaku utusan malakul maut daripada Tuhanku, dan aku akan menerima kedatangannya. Aku akan meninggalkan pada kamu dua perkara yang sangat berat, sangat bernilai. Pertama, kitab Allah SWT yang dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah kitab Allah SWT itu dan berpegang teguhlah dengannya. Kemudian Zaid bin Arqam berkata, maka baginda Islam menggalakkan para hadirin supaya berpegang teguh dengan kitab Allah SWT. Panjanglah cerita, panjang.
Kemudian baginda SAW bersabda, dan ahli baitku, aku mengingatkan kamu kepada Allah SWT tentang ahli baitku, keluarga Nabi lah. Aku mengingatkan kamu kepada Allah SWT tentang ahli baitku dah. Aku mengingatkan kamu kepada Allah SWT tentang ahli baitku. 3 kali Nabi sebut dah. Hadis bunyi gitu dah. Bukan suruh pakar, suruh ingat, suruh jaga molek kebajikan ahli bait. Sedang itu Husain pun berkata kepadanya, siapakah ahli bait baginda SAW wahai Zaid? Bukankah isteri-isteri baginda SAW daripada ahli baitnya? Keluarga Nabi itu kebiasaan orang rumah. Kita kata orang rumah, kita sebut orang rumah, adakah kita faham orang lain dah? Anak cucu kita tidak, isteri kita dah. Orang rumah kahwin tu, bini kita dah, isteri kita, bukannya anak kita, orang rumah anak kita, cucu kita tidak. Zaid bin Arqam menjawab, isteri-isteri baginda SAW memanglah daripada ahli bait. Betul, bukan salah. Tetapi ahli bait baginda SAW yang dimaksudkan di sini lebih luas. Ialah orang yang haram menerima sedekah selepas baginda SAW. Jadi keluarga yang besar. Keluarga Nabi yang besar ni tak boleh terima sedekah ni. Husain bertanya, siapakah mereka? Zaid bin Arqam menjawab, mereka ialah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abah ni. Sepupu Nabi belakang ni, anak beranak Nabi ni. Husain bertanya, semua mereka tersebut haram menerima sedekah? Zaid menjawab, ya dah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Fadailus Sahabat radhiyallahu anhu, bab min Fadail Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, oleh Yazid bin Hayyan, nombor hadis 2408, status hadis sahih. Okay, apa yang dapat difahami daripada riwayat ini ialah, ini hak kuat sekali ni, cerita itrah Nabi ni, keluarga Nabi. Baginda SAW berpesan supaya ahli baitnya dilayani dengan baik, dihormati dan dikasihi sepeninggalan baginda SAW. Bukan suruh ikut, suruh jaga layan baik dah, hormat baik-baik. Dalam riwayat ini juga terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahawa Thaqal yang kedua bukannya ahli bait, tetapi sesuatu yang lain. Jadi tak jelas. Thaqal lain tu mesti jadi hadis hak tersebut sebenarnya ni. Hak Syiah sebut tu tidak berapa gagah ni, hak paling kuat ni. Okey, bukti pertama, sebaik saja Rasulullah SAW menyebutkan Thaqalain, baginda SAW menyebutkan yang pertama ialah kitabullah. Perkataan yang pertama menunjukkan ada pula yang kedua, tetapi tidak tersebut perkataan yang kedua sebelum perkataan Ahlul Bait. Menunjukkan yang kedua itu bukannya Ahlul Bait tetapi sesuatu yang lain. Mungkin itu ada dah cerita lain-lain, bukan Al-Quran Sunnah sebelum tu dah. Lepas tu Nabi peringat pula suruh, mesti ingat anak beranak aku dah. Jadi ada cerita lain sebenarnya dua perkara tu. Bukan Al-Quran ada Sunnah dekat situ dah. Kemungkinan itu ada dah. Bukti kedua, selepas menyebutkan Thaqalain, baginda SAW menyebut kitab Allah. Dan untuk menyatakan kepentingan dan kedudukannya yang tinggi, baginda SAW menyebutkan beberapa sifatnya. Antaranya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dalam Quran. B, perintah baginda SAW supaya berpegang teguh kepada Al-Quran. C, perintah baginda SAW supaya berpegang teguh dengannya, dengan Quran lah. Yang D, galakkan baginda SAW supaya beramal mengikut ajaran Al-Quran. E, baginda SAW menggemarkan supaya manusia berpegang dengan Al-Quran. Namun selepas menyebutkan Ahlul Bait, tidak langsung disebutkan kepentingan dan keperluan berpegang teguh dengannya, sebagaimana yang disebutkan selepas kitabullah. Ia menunjukkan bahawa Thaqal yang kedua bukannya Ahlul Bait tetapi sesuatu yang lainnya. Asal dengan sekerat tu ada kesilapan, kemungkinan tu ada dah. Sebab tak jelas, kalau jelas tak apa, kalau sahih kuat benar tak apa dah. Ataupun banyak suka ni hadis ni mungkin kesilapan ataupun tinggal dah. Hadis panjang-panjang tiba-tiba sebut keluarga Nabi dah. Jadi mungkin tidak Thaqalain dah. Mungkin dalam dua perkara berat yang dibeban kepada orang Islam, tidak mungkin dah. Kat mana? Okey, bukti ketiga dah. Penggunaan perkataan summa selepas disebut kitabullah dan perintah supaya berpegang teguh dengannya. Perkataan summa memberi erti tarakhi, yakni lama selepas disebutkan kandungan yang pertama, barulah disebutkan kandungan yang kedua. Artinya kandungan kedua tidak langsung atau terus disebutkan selepas kandungan yang pertama. Kalau dimasukkan Thaqal yang kedua itu Ahlul Bait, tentu tidak sesuai digunakan perkataan summa sebelumnya. Dari segi kaedah bahasa Arab, summa dia maksudnya sebenarnya tu ada dah sebut Thaqalain tu, dua perkara. Mungkin kedua tu sunnah ke tak ada. Semuanya tak sebut oleh perawi. Sahabat tu tak ingat ke tak tersebut. Summa tu mungkin benda lain suka sakak dah. Bukan melibatkan Thaqalain disebutkan hadis mula-mula, tapi benda yang lain. Kemudian tu kena ingat etik lah, kan nak beranak aku lebih kurang gitu lah. Bukti ini menunjukkan bahawa Thaqal yang kedua bukannya Ahlul Bait. Bahkan sebagaimana dipegang oleh ulama ahli sunnah,
Dan juga Syiah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang tidak disebutkan dalam riwayat ini dengan tujuan meringkaskan riwayatnya. Riwayat ini panjang, mungkin tak tersebut sunnah Nabi, tapi lepas tu cerita pasal keluarga Nabi pula. Semua tu benda tu penting. Kemudian tu kena cara anak cucu Nabi. Jangan jangan buat tak cara, jangan menghina, jangan lepas tangan dah. Semua kena pekat cara ke anak beranak Nabi, sepakat hormat pada anak beranak Nabi dah. Lepas tu luah situ dah. Keluarga sepupu Nabi bukanlah keluarga Ali saja dah, anak cucu Ali saja. Bahkan dalam hadis tu termasuk keluarga Abbas dah. Keluarga Saqil, Aqil semua tu pokok saudara Nabi lah, kau tu anak beranak Nabi yang luah lagi dah. Sekali lagi kita tegaskan bahawa tujuan Rasulullah SAW mengingatkan para hadirin kepada Allah SWT tentang ahli baitnya, ahli keluarganya. Sepeninggalan baginda SAW bukanlah kerana ahli bait itu menjadi tempat rujukan, tempat tanya, tempat soal jawab dah. Dan menjadi tempat pegangan, bukan juga. Yang dimestikan mereka merujuk dan berpegang seperti Al-Quran. Malah tujuan baginda SAW ialah untuk mengingatkan umat kemudian tentang fitnah yang banyak berlaku berhubung dengan ahli baitnya. Jadi Nabi nak cerita ramai orang yang menunggang dah nama ahli keluarga Nabi dan membawa fitnah dah, dan merosakkan keluarga Nabi dah, nama keluarga Nabi kerana ditunggang dah. Macam Syiah buat hadis rekaat palsu yang banyak atas nama anak cucu Nabi dah. Ini jelas terbukti melalui kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu sendiri bahawa dua golongan binasa kerana ku dah. Ali kata ada dua golongan binasa. Pertama yang terlampau sayang kepadaku, yang kedua yang terlampau benci dia. Kanzul Umar jilid 11 halaman 34. Ini kata-kata Ali dia. Perkara ini dapat dilihat pada golongan Syiah dan Khawarij. Sebelum ini kita menyebutkan bahawa banyak terdapat dalam riwayat Syiah tentang dua perkara yang mesti dirujuk dan dipegangi, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang difahami oleh ahli sunnah jamaah. Antaranya ini pertama dah, ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu yang tersebut dalam Nahjul Balaghah. Ni kitab Syiah dah. Nahjul Balaghah ni nasihat Ali ke apalah, menarik jugalah, tapi sanad atau mana jugalah masalahnya, tapi tak apalah kita sebut dah. Ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu yang tersebut dalam Nahjul Balaghah berhubung dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat ke-59 yang bermaksud, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah SWT dan taatlah kamu kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri, orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantahan, bersisihan pendapat dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yang Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maksud mengembalikan kepada Rasulnya ialah kita beramal mengikut sunnahnya. Tak ada sebut pasal keluarga Nabi, sebut pasal sunnah Nabi dah. Nahjul Balaghah jilid 1 halaman 240. Yang kedua, diriwayatkan daripada Hisham bin Al-Hakam bahawa beliau mendengar Abu Abdillah ini Ja'far Shadiq, imam keberapa Syiah ni, berkata, janganlah kamu terima sesuatu hadis yang dihubungkan kepada kami kecuali mana yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Rujuk Tanqihul Maqal Maqaman Mamaqani jilid 11, jilid 1 halaman 174, jilid 3 halaman 236. Jadi jangan terima kata Ja'far Shadiq ni imam ke-12 lah, anak cucu Nabi dah. Cucu Nabi ni, cicit Nabi dah. Jadi kalau orang bersud sandar kepada Ja'far Shadiq ke apa, ikutlah imam ke-12 imam dah. Jadi semua tu tak boleh pakar kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia kena ikut Al-Quran dan Sunnah juga lah, tak lesar dah. Kalau nampak kata-kata Ja'far Shadiq bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kena tolak dah. Begitulah nasihat Ja'far Shadiq. Yang ketiga, Sayyidina Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq berkata, sesiapa yang menyalahi kitab Allah SWT dan sunnah Muhammad SAW berarti sudah kafir dah. Dia suruh ikut sunnah Nabi, bukan ikut kata-kata imam 12 dah. Rujuk Usul Minal Kafir jilid 1 halaman 70. Daripada riwayat-riwayat Syiah ini dapatlah difahamkan bahawa yang mesti dirujuk dan menjadi paksi yang mengikat iman seseorang adalah Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang difahami oleh Ahlussunnah Jamaah, serupa lah dan kitab Syiah pada sebut. Bukan kena ikut imam 12 je, tapi kena ikut Al-Quran dan Sunnah. Hadis kedua dijadikan dalil oleh Syiah bagi menunjukkan Sayyidina Ali radhiyallahu yang layak menjadi khalifah selepas baginda SAW adalah hadis manzilah. Banyak mana kita nak pergi ni? Lebih sampai mana kita ni? Ni kita lagi
Gua panjang ni kat mana? Kita pergi sikit lagi nak. Sekat dua. Okey, sikit lagi dah. Okey, hadis manzilah dah. Diguna dijadikan hujah oleh Syiah. Hadis manzilah itu bermaksud ketika Rasulullah SAW menentukan Sayyidina Ali radhiyallahu sebagai penggantinya untuk menjaga ahli keluarganya dan anak-anaknya ketika baginda SAW berangkat untuk peperangan Tabuk. Jadi Nabi ni tinggal Ali dah. Dan untuk jaga keluarga Nabi lah. Dan Nabi pergi Tabuk tinggal Sayyidina Ali dah. Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, "Atukhallifuni fi sibyan wan nisa?" Qala ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun wa min Musa illa annahu laysa nabiyyun ba'di. Nabi puja Ali ni. Wahai Rasulullah SAW, adakah engkau meninggalkan aku untuk menjaga perempuan-perempuan dan kanak-kanak sahaja dah? Perahlah Ali ni. Dia nak pergi perang bersama Nabi. Tiba-tiba kena jaga budak-budak hotel dia, budak-budak dah. Perah dia lah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, tidakkah engkau redha untuk menjadi pengganti kepadaku? Sebagaimana Harun AS mengganti Nabi Musa AS. Cumanya tidak ada lagi Nabi sedahku. Nabi pujuk dah. Oh, ini dah hadis yang Ali yang sahih dah. Jadi tidak ada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitab Al-Maghazi bab Ghazwah Tabuk wa hiya Ghazwah Al-Usrah. Oleh Sa'id bin Abi Waqqas nombor hadis 4416 status hadis sahih. Tak cerita pun jadi khalifah, cerita ni Ali ni ganti Nabi ketika tidak ada di Madinah. Nabi pergi pergi Tabuk, Ali jadi macam pergi jadi penjaga Madinah masa tu dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Abi Waqqas. Golongan Syiah mendakwa Ahli Sunnah wal Jamaah sengaja meninggalkan hadis ini dan tidak mengamalkannya sebagaimana yang dituntut dalam hadis ini. Ini kerana hadis ini menyabitkan keutamaan Ali radhiyallahu sehingga disamakan dengan Nabi Allah SWT Harun AS. Cuma beliau bukannya Nabi seperti Nabi Harun AS, seorang yang begitu tinggi kedudukannya. Tentu pada layak memegang jawatan khalifah sudah Rasulullah SAW. Ini kata-kata Syiah lah. Kejawapannya lah. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, hadis ini tidak menunjukkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu itu layak menjadi khalifah sepeninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu berkata demikian kepada Rasulullah SAW kerana golongan munafik menghebohkan bahawa Rasulullah SAW enggan membawa Sayyidina Ali radhiyallahu bersamanya dalam perang Tabuk. Kerana kata mereka kehadiran Sayyidina Ali radhiyallahu akan mengganggu tentera-tentera Islam yang lain. Jadi macam-macam ceritalah. Gosip dah. Dia kata Nabi tak bawa tu kerana Ali ni ganggu tentera Islam lain lah, macam-macam lah. Fitnah ni lah. Dia baca hati orang ni. Moga orang lain jahat belaka dia baik ni, pop-pop munafik gitu perangai dia lah. Maka sebagai jawapannya Rasulullah SAW berkata kepada beliau, tidakkah engkau suka menjadi penggantiku sebagaimana pernah Harun AS menjadi pengganti kepada Musa AS? Penggantian Sayyidina Ali radhiyallahu itu adalah penggantian sementara waktu sahaja, sebagaimana Nabi Harun AS menggantikan Nabi Musa AS yang pergi bermunajat kepada Allah SWT di Bukit Tursina. Nabi Harun AS tidak menggantikan Nabi Musa AS sepeninggalannya. Kerana menurut sejarah Nabi Harun AS meninggal dunia lebih kurang 40 tahun sebelum Nabi Musa AS. Mati Nabi Harun dulu sebelum Nabi Musa. Nabi Harun pula abang kepada Nabi Musa. Jadi di sini tidak timbul sebarang penggantian selepas kewafatan Rasulullah SAW. Sebagaimana tidak timbul soal penggantian Nabi Harun AS terhadap Nabi Musa AS. Itu bukan soal ganti lah. Kalau semata-mata menggantikan Rasulullah SAW untuk menjaga perempuan dan kanak-kanak itu boleh menjadi dalil kepada layaknya dan kemestian seorang itu menjadi khalifah selepas Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Umi Maktum juga layak menjadi khalifah. Dia orang buta dia, sahabat Nabi yang buta dia. Hal ini kerana dalam peperangan yang sama Rasulullah SAW menjadikan beliau sebagai pengganti baginda SAW dalam imam sembahyang di Masjid Nabi. Nabi suruh Abdullah bin Umi Maktum ni jadi imam lah. Lihat Hasyiah Sahih Bukhari oleh Syekh Ahmad Ali jilid 1 halaman 526. Kalau dipandang daripada sudut keserupaan Sayyidina Ali radhiyallahu dengan Nabi Harun AS, ia lebih menyokong pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Ia bukannya menyokong golongan Syiah. Kerana sebagaimana dimaklumi bahawa Nabi Harun AS ia hanyalah menjadi pengganti kepada Nabi Musa AS semasa hidupnya saja. Tak jadi ketua pengganti kepada Nabi Musa selepas mati Nabi Musa, tidak. Sebab Nabi Harun mati dahulu sebelum Nabi Musa. Namun selepas kematian Nabi Musa AS, baginda AS digantikan oleh Yusha' bin Nun. Bukan Nabi Harun tapi Yusha' bin Nun dan Kalab bin Yafunnah.
Yusha' bin Nun dan Kalab bin Yafunnah ni. Ini pengganti Nabi Musa ni. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, Sayyidina Ali radhiyallahu seperti Nabi Harun AS hanya menjadi pengganti kepada Rasulullah SAW semasa hidupnya sahaja. Orang yang menjadi khalifah sepeninggalan baginda SAW bukannya Sayyidina Ali radhiyallahu, tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dan Sayyidina Umar radhiyallahu. Dah. Patut semai banyaklah. Dah. Poin keempat ni. Hadis ketiga yang dijadikan hujah oleh Syiah untuk menunjukkan kelayakan Sayyidina Ali radhiyallahu untuk menjadi khalifah sepeninggalan baginda SAW ialah apa yang dinamakan hadis At-Tair. Hadis At-Tair pula. Hadis At-Tair itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa seekor burung yang siap dimasak dihadiahkan kepada baginda SAW. Jadi burung tu masak siap dah, dihadiah kepada Nabi lah. Ketika itulah baginda SAW bersabda, "Ya Allah, datangkanlah kepadaku orang yang paling engkau sayangi untuk memakan bersamaku burung ini." Tiba-tiba Ali radhiyallahu datang, mereka berkata orang yang paling disayangi oleh Allah SWT itulah yang layak menjadi khalifah. Itu kata mereka lah. Ada At-Tair daripada Anas bin Malik ni. Okey, jawapannya, bagi golongan ahli sunnah jemaah, hadis ini dikatakan hadis maudhu'. Ini palsu ni. Hadis ni bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, bukan hadis dhaif, bahkan hadis ni palsu terus mengikut ahli sunnah jemaah. Antara yang berpendapat demikian ialah Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Takhis Al-Mustadrak. Mustadrak Hakim ni ada hadis ni. Imam Zahabi kata hadis ni palsu. Jilid 3 halaman 131 dia. Jika tidak dipandang dari sudut sanad hadis ini sekalipun, hadis ini tidak menyokong dakwaan golongan Syiah. Kerana tidak semestinya orang yang disayangi oleh Allah SWT itu mesti berkuasa. Alangkah ramainya para nabi dan wali Allah SWT yang paling disayangi oleh Allah SWT, tetapi mereka tidak mempunyai kuasa dan tidak memerintah. Seperti Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, Samuel dan lain. Nabi Isa pun tak jadi khalifah. Golongan ahli sunnah wal jamaah juga tidak menganggap hadis-hadis yang menunjukkan seseorang itu dicintai oleh Rasulullah SAW atau oleh Allah SWT layak menjadi khalifah. Tak ada cerita ni. Umpamanya ahli sunnah tidak menganggap Muaz bin Jabal layak menjadi khalifah. Tak ada. Kerana Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Muaz, sesungguhnya aku sayang kepadamu." Nabi kata istihar dia. "Wahai Muaz, sesungguhnya aku sayang kepadamu." Dia. Ketika baginda SAW ditanya, "Siapakah orang yang paling disayangi olehmu?" Baginda SAW menjawab, "Aisyah." Aisyah pun sangat sayang. Adakah sangat sayang itu bermaksud Aisyah boleh jadi khalifah? Adakah Muaz Nabi kata aku sayang padamu bermaksud Muaz ni layak jadi khalifah? Tidak. Dia tak ada sebut dia. Yang kelima dah. Hadis keempat yang dijadikan oleh Syiah sebagai pegangan mereka tentang paling berhaknya Sayyidina Ali radhiyallahu untuk menjadi khalifah sepeninggalan baginda SAW ialah apa yang dikatakan hadis Safinah. Hadis Safinah dah. Hadis itu bermaksud bandingan ahli bait itu dalam kalangan kamu sama seperti bahtera Nuh AS. Sesiapa yang menakinya akan selamat dan siapa yang ketinggalan dia tenggelam. Hadis dia dah. Dia kata bandingan ahli bait. Kejawapan bagi ahli sunnah dimasukkan dalam perbandingan ini ialah orang yang cintakan mereka dan mengikut ajaran mereka adalah selamat. Manakala orang tidak mengikut ajaran mereka dan menaruh dendam atau benci kepada mereka pada ahli bait keluarga Nabi nya akan binasa. Golongan ahli sunnah tidak menafikan hakikat ini, malah mereka tidak seperti Syiah yang hanya kasih kepada sebahagian ahli bait saja. Sebilangan besar daripada ahli bait yang lain dimusuhi. Sedangkan hadis tadi kita cerita dah. Keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Aqil. Banyak lagi anak beranak Nabi dah. Tapi Syiah ni udahlah nak cucu Nabi tu bagi anak cucu Fatimah dan Ali saja. Ada anak cucu lain tak saya dah Syiah. Malah ada yang mereka kafirkan ni. Ahli bait lain yang mereka kafirkan. Banyak lagi hadis yang dijadikan pegangan oleh Syiah dalam perkara ini dan kesemua hadis ini tidak menepati dakwaan mereka sebenarnya dah. Okey, sekat tu lah dulu perbincangan kita dah. Pasal luah lagi ni. Panjang lagi perbincangan. Kita berhenti dah dulu sekat poin 5 ni lah. Tentang hadis-hadis. Dia digunakan oleh Syiah banyak lagi. Yang bagus bagi saya buku yang terbaik yang bahasa Melayu ni. Yang ringkas, mudah dan mudah faham orang awam ialah buku Kapten Hafiz Firdaus. Syiah ada jawapannya ke apa tak ingat dia saja dah. Dia ada tiga cetakan, tiga jilid, bukan 3 jilid kecil ada. 3 buku lah tentang Syiah ada jawapannya.
yang menarik lah, ringkas dan padat yang tulis oleh Kapten Hafiz Firdaus. Setakat tu dulu, wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika.